Sebab tu orang yang belajar agama, mereka lah yang sepatutnya paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka yang mempromosikan kebencian. Bukan mereka yang menjadikan agama ni nampak payah, nampak susah. Dia harus sampaikan agama ni. Dia harus jadikan agama ini dilihat menarik di kalangan orang awam. Sebab tu kita memerlukan doa-doa yang ditunjukkan oleh Nabi ini untuk diamalkan dengan hati yang ikhlas, supaya semua orang berilmu di kalangan orang Islam ialah orang yang berilmu dan berkualiti. Okay, kemudian tengok hadis. Hadis riwayat pada Bukhari Muslim daripada Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya secara serentak daripada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu diangkat, dicabut dengan dimatikan para ulama. Kita maklum bila mana sebut ulama ni, apa sahaja yang ditakrifkan oleh para ulama yang awal, ulama ialah man alima wa amila, orang yang alim dan orang beramal. Biasanya dia akan ganding sekali. Maknanya indikatornya ialah satu orang yang dia praktikalkan ilmu dia, kehidupan dia paling praktikal. Zaman tu orang nak tengok Islam, orang akan tengok para ulama. Zaman awal lah. Maknanya masyarakat awam, bila mana dia nak tengok macam mana berniaga yang betul, dia akan tengok macam mana cara ulama berniaga. Dia akan ambil ilmu. Contoh Abdullah bin Mubarak, ni tokoh peniaga yang memang betul ikut syariat. Pada zaman tu orang nak tengok macam mana perkahwinan yang betul-betul ikut sunnah, orang akan tengok perkahwinan yang dilangsungkan oleh para ulama. Macam mana dia orang kahwin, macam mana dia orang kahwinkan anak dia orang. Dia beza zaman sekarang. Zaman sekarang ustaz meriah lebih daripada artis lagi kahwin. Orang pakai keris satu, dia keris sampai ke belakang. Tak perlu. Saya bukan kata salah, jangan melampau. Bila mana kita tengok ada orang dia buat benda-benda macam ni, dia menimbulkan fitnah. Termasuk jugalah yang suka petikai akad nikah orang sah tak sah ni pun. Ini pun bahagian daripada itu jugalah. Saya tak nak komen panjang sebab dah ramai orang jawab. Cuma saya nak sebutnya ialah bagaimana Nabi telah berpesan kepada umat ini, khususnya orang alim di kalangan umat ni lah. Nabi sebut yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan payahkan. Dalam Quran Tuhan sebut, lepas pada Tuhan beritahu puasa ni wajib bulan Ramadan, tapi kalau tak larat, tak mampu, sakit, musafir, kamu boleh tinggalkan ganti hari lain. Ujung ayat tu Tuhan sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan yang mudah bagi kamu, Allah Ta'ala tak nak yang payah. Tuan-tuan tahu isu tu? Bila mana ada dua orang pelakon yang terkenal daripada dulu sampai sekarang. Dulu pun terkenal, memang kita kenal dia daripada sekolah lagi, kita duk kenal ni. Sebelum ada apa-apa cerita yang menarik, cerita itulah yang kita duk tengok selalu. Okay. Cerita di flat Seriwangi, tuan-tuan kan? Pimai-pimai tentu tu flat Seriwangi macam cerita lah. Okay. Daripada dulu kita kenal. Okay. Bila mana isteri dia tu baru masuk Islam, baru sebulan. Saya bimbang bila mana perbahasan ini disempit-sempitkan, implikasi dia lah pada yang baru masuk Islam ni. Implikasi dia. Dia akan tengok, kenapa aku kahwin ni kecoh semacam? Kenapa ada perbahasan sehingga orang nak petikai perkahwinan? Pertama kita kena tahu setiap negeri ada autoriti masing-masing. Dan memang kita maklum ada negeri-negeri yang agak sulit dalam urusan perkahwinan. Dan memang urusan nak melafazkan lafaz kabul perkahwinan tu setengah-setengah negeri dia rigid, dia memang nak kena ikut teks dia. Saya kata saya sendiri waktu akad nikah 2 kali kena ulang. Saya tinggal satu perkataan, nya je saya tinggal, kena ulang. Kita geram muka semacam, patutnya hari tu kita happy, hari tu kita macam nak tumbuk orang pula. Okay. Cuma nak katanya dia buat payah, tapi dia pandai dia buat menyanyi depan kita. Saya ingat lagi siapa yang akad nikah tu. Cuma itu sebahagian pada kepayahan. Tapi dia tak ragging kita lebih-lebih lah. Cuma nak sebutnya ialah benda tu memang wujud dan memang ada dalam kalangan masyarakat ni pun. Sepatutnya orang alim dia memudahkan urusan, dia bukan mempayahkan urusan. Dan bila mana kita tengok pihak yang tak sehaluan dengan kita minta pada Tuhan supaya Tuhan tak jadikan hati kita ni nak cari pasal dengan benda-benda macam ni. Sebab tu kita kena tengok doa yang ada dalam suratul Hashr.
Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyr apa dia? Ayat yang ke-10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu poin dia. Wahai Tuhan, ampunikanlah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah beriman, para sahabat, orang-orang alim yang dulu. Dan jangan jadikan dalam hati kami ini ada rasa hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman, yang masih hidup. Sebab saya tengok isu dia yang duk petikai-petikai ni, ialah ada rasa tak puas hati bila mana dibuat oleh pihak yang tak seperti kita. Itu saja isu dia. Kita mengikuti seperti mana saranan Al-Quran dalam suratul Hasyr. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang saya nak sebut ni lah yang ujung tu. Bila mana Allah Ta'ala kata jangan jadikan dalam hati kami ini adanya penyakit ghil. Ghil ni maksud dia apa? Hasad dengki yang luar biasa. Dia punya passion, pendekatan dia tu. Dia ada orang, dia hasad dengki, betul-betul dia benci. Dia tengok kawan tu, dia meludah lagi. Benci betul dia. Dia ada satu lagi genetik hasad dengki yang teruk ni ialah dia boleh senyum depan kita, dia belanja kita makan, tapi dia mengatur strategi untuk menjatuhkan kita. Yang ni lagi bahaya. Itu ghil dia sebut. Jadi dua-dua ni tak ada. Tak nak ada dalam hati seorang Muslim. Tak boleh seorang Muslim. Sebab tu kita kata, pendirian kita, berlainan pandangan itu biasa. Tapi menyemai benih-benih kebencian itu kita tak setuju. Nak pegang pandangan kata nak pakai satu lafaz khusus, dipersilakan. Kamu ada kuasa di negeri kamu, autoriti kamu buat. Tapi kita, di autoriti kita, kita tak nak buat yang tu. Kita nak pakai yang lain. Lebih mudah, lebih meringankan orang, lebih realistik dengan keadaan semasa. Jadi dua tebing yang berbeza. Tapi kita kena sedar, kita semua ni di atas satu agama dan juga di atas satu gelaran muslimin. Dan muslimin itu tidak ada pada hatinya ghil ni, iaitu kedengkian ni. Kalau kita ada ghil ni, kalau kita baca dalam Quran, yang ada penyakit ghil, hasad dengki ni siapa waktu Nabi duduk Madinah? Munafikin. Munafikin yang duduk ada benda ni. Yang ada benda ni munafikin. Sebab kita kena tahu, Nabi mengisyaratkan kepada umat ini, ada di kalangan kita-kita ni yang dia tak jaga diri dia, dihinggapi pada dirinya sifat-sifat orang munafik. Dia taklah munafik satu geng dengan Abdullah bin Ubay apa semua tu. Cuma diri kita ni, kalau kita tidak melakukan muhasabah, introspeksi diri apa semua ni, kita akan dihinggapi penyakit ni. Sebab tu bagi saya, berbeza itu normal. Tapi mencari titik untuk ada pasal menebalkan kebencian demi kebencian, yang ni bukan. Yang ni ialah bentuk-bentuk perpecahan yang dilarang dalam agama. Jadi bila mana kita tengok orang berilmu ni, dia kena ada sikap yang paling harmoni, sikap yang paling berlapang dada, sikap yang paling terbaik menguruskan perbezaan. Itu menunjukkan ilmu yang ada pada dirinya betul-betul membimbingnya ke arah jalan yang benar. Okay.